Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqlatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bashir wa la tunafir wa atmim bil khair. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, jadi syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu kembali pada pagi ini kuliah secara online, dan insya-Allah pada minggu ini bermula hari ini sehinggalah habis hujung minggu ini 3 jam pertemuan kita insya-Allah akan membincangkan pewarisan bayi dalam kandungan. Mirasul alhamd, pewarisan kandungan. Pewarisan bayi dalam kandungan antara perbahasan kita yang kita akan bincang dalam pertemuan ini ialah takrif kandungan itu apa yang dimaksudkan dengan kandungan, dalil pewarisan kandungan bayi dalam kandungan, apa dalilnya. Kemudian syarat-syarat bayi dalam kandungan untuk diberikan kepadanya harta peninggalan si mati. Kemudian setelah kita lihat syarat, kita lihat pula subtopik berkenaan dengan qismatut tarikah qabla wada'il hamli, pembahagian harta pusaka sebelum daripada kelahiran. Sebelum daripada kelahiran, macam mana pembahagian harta pusaka itu dibuat? Sama ada waris nak buat terus pembahagian ataupun waris ingin menunggu bayi yang dikandung lahir untuk dibahagi harta pusaka si mati. Kemudian seterusnya kita melihat andaian-andaian, taqadirul hamli, andaian-andaian bayi dalam kandungan. Maksud di sini ialah kita nak andaikan bayi yang dikandung itu sama ada lelaki, perempuan, hidup ataupun mati, bayi tunggal ataupun bayi kembar. Dan kembar tu macam mana kembar, lelaki perempuan ke, lelaki-lelaki ke ataupun lelaki perempuan-perempuan. Jadi ini andaian-andaian kandungan yang mesti dibuat oleh orang yang ingin membuat pembahagian harta pusaka jika melibatkan ada di kalangan waris yang termasuk masih lagi dalam kandungan ibunya. Kemudian kita akan lihat dalam pembahagian ini ada sebahagian harta yang nak diagihkan itu disimpan untuk bayi. Ma yuwaqqafu minat tarikati ila wada'il hamli. Apakah yang digantung, banyak mana yang digantung daripada harta peninggalan sehinggalah dilahirkan kandungan. Kemudian kita akan melihat secara praktikal sifat-sifat ataupun macam mana kita nak buat pembahagian secara sistematik di dalam masalah-masalah yang berkait dengan bayi dalam pewarisan bayi dalam kandungan. Jadi ini antara benda yang akan kita bincang dalam minggu ini, insya-Allah. Baik, yang pertama ialah takrif bayi dalam kandungan, takriful hamli. Yutlaqu al-hamlu fil lughati ala, dari sudut bahasa, penggunaan al-hamlu digunakan untuk yang pertama al-waladi fil batni, anak yang berada di dalam perut. Jadi anak yang berada dalam perut itulah maksud dari sudut bahasa, dan inilah yang kita kehendaki dari sudut pengertian al-ham. Kemudian mirasul hamli, apa dia pula? Itu pewarisan bayi dalam kandungan. Kemudian dari sudut bahasa juga al-hamlu dimaksudkan, digunakan untuk makna thamaratis syajarati alaiha. Hamlu juga dengan maksud buah pada pokok yang masih lagi ada pada pokok.
yang masih lagi berada atas pokok itu panggil kandungan. Dari sudut bahasa, cuma kita tak gunalah untuk buah yang masih lagi duduk di dahan kandungan. Itu di sudut bahasa orang Arab. Penggunaan maksud alhamlu. Kemudian dari sudut penggunaan istilah ilmu faraid pula, alhamlu ini ialah waladul mar'ati al-mutawaffa anhu fi batniha. Anak kepada perempuan yang kematian. Yang kematian. Kematian siapa ni? Biasanya suami dia lah. Kematian suami yang mana anak tu fi batniha, yang masih lagi berada dalam perutnya. Maksudnya dalam kandungannya, masih lagi dalam kandungan. Tengah mengandung. Suami mati, lepas tu meninggalkan isteri. Isteri tu tengah mengandung. Baru seminggu akad nikah, kemudian suami mati, isteri dalam keadaan mengandung. Bunting pelamin ke tak? Tak tahu dia mengandung, tiba-tiba dalam pembahagian pusaka bila nak buat, barulah dapat dikesan rupanya isteri ini bunting pelamin. Jadi, oleh kerana itu, macam mana kita nak buat proses pembahagian? Adakah kita boleh bahagi terus tanpa melihat kepada bayi dalam kandungan, tanpa menunggu bayi dalam kandungan? Wahuwa yarisu, bayi yang berada dalam kandungan perempuan ini, dalam kandungan ibunya, wahuwa yarisu, dia bayi tersebut yarisu, boleh mewarisi. Au yahjubu fi jami'i taqadiri au ba'dhiha, ataupun bayi itu boleh jadi dia mendinding dalam kesemua takdir, dalam kesemua andaian. Dan boleh jadi juga bayi itu bila dia boleh mewarisi, boleh jadi dia menyekat individu-individu waris yang lain. Contohnya, kalaulah seorang tu mati meninggalkan isteri yang sedang mengandung dan dia tidak ada anak lain. Itulah anak yang pertamanya. Jika diandaikan si mati ini mempunyai waris. Waris seperti adanya adik-adik, adanya ayah, ada ibu, itu tak ada masalah lah. Maksudnya adik-beradik ni, bila bayi itu ada, kemungkinan bayi tersebut boleh menyekat adik-beradik. Tapi kalau tidak ada pun tak apalah, ayah dia ada, ayah boleh menyekat. Dan samalah juga kedudukan bayi itu boleh menyebabkan bahagian ibu terkesan dengan daripada 1/3 menjadi 1/6. Sama juga ayah kepada si mati. Ayah si mati boleh jadi dengan sebab adanya anak, dia mendapat sedikit bahagian berbanding kalau tidak ada anak. Contohnya kalau seorang mati meninggalkan seorang anak lelaki, ayah hanya mendapat 1/6. Tapi kalau anak tu anak perempuan, ayah mendapat 1/6 bersama dengan asabah. Kalau tidak ada terus anak, maknanya diandaikan si mati itu tidak mempunyai anak, jadi ayah mendapat asabah setelah ditolak bahagian ibu dan juga bahagian isterinya, bahagian isteri kepada si mati. Jadi kedudukan bayi dalam kandungan ini boleh memberi kesan kepada waris-waris yang lain, sama ada mengurangkan bahagiannya ataupun menyekat terus, tak boleh mewarisi harta pusaka. Jadi benda ni kita perlu ambil cakna juga dalam pembahagian harta pusaka. Terutamanya bila melibatkan bayi dalam kandungan ini yang belum zahir, yang tak jelas, yang tak orang tak tahu, mungkin orang tak tahu, jadi isterinya juga memainkan peranan isteri kepada si mati. Tapi dalam kita kena panjangkan lagi dalam perbahasan berkenaan dengan bayi dalam kandungan ini, tidak semestinya isteri ataupun anak kepada si mati. Boleh jadi bayi dalam kandungan ini adalah adik-beradik si mati. Macam mana boleh jadi adik-beradik? Sebab yang mati itu adalah contohnya abang kepada si mati, abang kepada bayi dalam kandungan. Contohnya semasa abang mati itu mak mengandung. Dah ayah pun mati juga sebelum tu. Ayah mati sebelum tu, lepas tu abang, lepas tu anak lelaki mati,
semasa anak lelaki mati ni, mak sedang mengandung. Boleh jadi mak tu mengandung dengan ayah lah, dengan bayi, maksudnya dengan hubungan dia dengan semati dengan adik bayi dalam kandungan tu seibu. Sebab apa? Dan boleh jadi mak nikah lain bila ayah mati lama dah. Atau mak nikah lain, ada suami. Maknanya bila dia mati, bila si mana abang ni mati, mak sedang mengandung dengan suami baru, dengan ayah tiri. Jadi hubungan dia dengan bayi dalam kandungan itu adalah adik-beradik seibu. Jadi ini memberi kesan. Maknanya dia dengan adik-beradik seibu ada hubungan. Ada hubungan pewarisan. Dari sudut keturunan, dari sudut hubungan dia dengan bayi itu dengan si mati adalah seibu. Baik. Jadi ini kesan yang boleh kita lihat daripada andaian-andaian kalau berlakunya kematian dan adanya bayi dalam kandungan yang berhak dalam pewarisan harta. Dalil pewarisan bayi dalam kandungan. Dalilu irsil hamli. Boleh dilihat daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izastahallal mauludu warisa. Apabila apabila lahir seorang budak, istahalla ni macam hilal lah, hilal. Kalau daripada kalimah hilal, anak bulan. Maksudnya bila seorang budak tu lahir, istahalla lahir dalam menangis, dalam keluar dalam keadaan menangis, maka warisa, budak itu boleh mewarisi. Ini diletakkan dalam hadis ini ada syarat pewarisan. Nanti kita akan lihat dalam syarat pewarisan bayi dalam kandungan. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menyebut apabila menangisnya, keluarnya anak dalam keadaan menangis, maka dia akan mewarisi harta pusaka si mati yang ada hubungan pewarisan dengannya. Al-istihlal di sini maksudnya as-sarahu awis sautu mutlaqan kal atas wal buka. Istihlal di sini ialah jeritan, as-sarah, bayi itu menjerit. Awis sautu mutlaqan, ataupun suara secara mutlak. Tak kira suara apa pun. Suara dia menangis ataupun suara ketawa ke, kalau bayi itu boleh ketawa. Suara dia panggil ibu dia ke, kalau boleh cakap tau. Apa-apa jenis suara yang keluar daripada mulut daripada bayi. Sendawa ke tak? Kerana tertelan keluar tu jumpa dengan udara, bunyi, suka hati. Kal atas, seperti bersing. Bersing maknanya keluar suara daripada mulut bayi. Wal buka, dan juga menangis. Menandakan bayi ini keluar dalam keadaan hidup. Bayi ini keluar daripada kandungan, daripada rahim ibunya dalam keadaan hidup. Ini dalil tentang pewarisan bayi dalam kandungan. Kemudian, adakah bayi dalam kandungan ini, semua jenis bayi dalam kandungan boleh mewarisi? Sebab kalau kita perhatikan ada kandungan yang tak sempat dilahirkan, keguguran, berlakunya keguguran. Ibu gugur. Jadi anak yang dikandung, anak si mati yang dikandung oleh ibu, oleh isterinya, gugur sebelum daripada dilahirkan. Dengan sebab apa-apa sebab tak kira lah. Sama ada dengan sebab tersalah makan ubat ataupun dengan sebab jenayah. Itu ada kesan lah dari sudut hukum, fiqhnya, dari sudut hukum jenayahnya, dari sudut hukum pewarisan, ada kesan-kesannya. Jadi syarat untuk pewarisan bayi dalam kandungan, yushtaratu li'irsil hamli syartani. Disyaratkan untuk pewarisan bayi dalam kandungan dengan dua syarat. Jadi ada dua syarat bayi dalam kandungan ni untuk mewariskan harta si mati. Bukan semua, bermakna bukan semua bayi dalam kandungan boleh mewarisi. Jadi siapa jenis bayi yang macam mana boleh mewarisi dan yang macam mana yang tak boleh mewarisi? Yang pertama, asyartul awwalu tahaqququ wujudihi fir rahimi
hina mautil muwarrithi walau nutfatan. Syarat yang pertama, terbukti, tahakkuk, memang terbukti betul kewujudan rahim, kewujudan bayi ini fir rahimi, dalam rahim, dalam rahim ibunya ketika matinya pewaris. Pewaris itu sama ada ayah dia ataupun datuk dia ke, walau nutfatan, walaupun dalam bentuk benih, walaupun masih lagi dalam bentuk benih nutfah yang belum bertukar menjadi segumpal darah ataupun seketul daging. Mana masih lagi dalam bentuk benih. Jadi mana benda ni biasa je berlaku kerana kalau soalan tu baru berkahwin, seminggu berkahwin ataupun baru sehari berkahwin, 2 hari berkahwin, suami meninggal. Jadi isteri mengandung tu dengan mana hasil hubungan selepas daripada akad nikah. Jadi baru dalam masa 2-3 hari ni memang tak akan jadi segumpal darah lah, bentuk nutfah. Masih lagi dalam bentuk nutfah. Masuk nutfah ni dalam masa tempoh 40 hari itu dalam bentuk nutfah. Kemudian selepas 40 hari barulah dia jadi sebuku darah tak? Segumpal darah. Jadi walaupun dalam bentuk benih lagi, dikira bayi ini menepati syarat ataupun layak untuk mewarisi. Tapi layak tu belum 100% layak lagi. Kena tunggu dulu syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Syartu tsani an yulada hayyan hayatan mustaqirratan. Bayi ini hidup dengan hidup yang mustaqirrah. Mana dilahirkan hidup. Bayi ini dilahirkan hidup. Bila dilahirkan mati, maksud dilahirkan mati ini keguguran. Berlaku keguguran, bayi itu mati dalam perut ibunya, ke syarat untuk mewarisi tidak menepati. Mana bayi itu walaupun besar 9 bulan dah, nak tunggu masa je bila lahir-lahir, mati. Bila lahir mati dalam kandungan, bayi itu mati dalam kandungan, ke bayi ini sebenarnya tidak layak mewarisi. Semenjak daripada mana dikira semenjak daripada dia mati, ayah dia mati itu sehingga dia lahir tempoh katalah 8 bulan. Lepas tu barulah dia lahir dalam keadaan mati. Maknanya bayi ini dianggap mati, tidak dianggap hidup. Jadi ini dua syarat. Mestilah dia bayi ini sudah ada dalam kandungan ketika mana si mati meninggal. Jadi kesan kepada tarikh ataupun nutfah ini, pembentukan bayi dalam kandungan yang memberi kesan kepada hak mewarisi harta pusaka. Kebiasaannya kalaulah yang mati tu ayah, kemudian bayi yang ditinggalkan tu orang tak pertikai mana. Yang jadi masalahnya ialah bila katakanlah yang mati tu datuk ataupun adik-beradik, pak saudara mati ke meninggalkan anak saudara. Jadi masa pak saudara mati, anak saudara hak bayi dalam kandungan, maksudnya anak saudara ni ialah adik ipar, katakanlah adik ipar ataupun kakak ipar, kakak adik perempuan sedang mengandung, adik perempuan ipar lah yang sedang mengandung, sebab dia mesti anak saudara tu anak saudara daripada adik-beradik lelaki, maksudnya yang mengandung tu ialah ipar, sama ada adik ipar ataupun kakak ipar yang mengandung. Jadi semasa pak saudara bayi ini meninggal, masa meninggal tu mestilah benih dalam kandungan kakak ipar dan juga adik ipar tu sudah ada, supaya dia dapat memenuhi syarat yang pertama. Kewujudan benih bayi dalam kandungan itu sudah ada walaupun dalam bentuk benih ketika mana pewaris meninggal dunia untuk diwarisi oleh bayi dalam kandungan. Itu pun kalau dia tidak disekat lah. Kalau ada individu yang sekat, tak ada masalah. Maksudnya dia kalau ada individu lain yang sekat, katakanlah dia masih ada anak, si mati ada anak. Bila anak ni dia sekat terus. Anak saudara lah, anak saudara. Bila ada anak lelaki contohnya. Jadi itu tidak ada apa-apa kesan bayi dalam kandungan dalam pewarisan harta si mati. Baik, seterusnya pembahagian harta peninggalan sebelum dilahirkan kandungan.
Dia ada dua situasi di sini. Yang pertama, idza radiya kullul warasati bita'jilil qismati ila wad'il hamli. Situasi yang pertama bila semua waris bersetuju untuk menangguhkan pembahagian harta pusaka sehinggalah dilahirkan kandungan. Baik, kalaulah semua waris bersetuju, ayah si mati bersetuju, mak si mati bersetuju, kemudian isteri si mati pun bersetuju untuk menunggu kandungan lahir, barulah nak buat proses pembahagian. Kalau semuanya setuju, mana tak nak bagi lagi lah, nak tunggu anak lahir dulu. Katakanlah anak lahir ni baru sekarang ni baru 4 bulan, suami mati, lepas tu ayah pada semati, mak pada semati, setuju dengan isteri semati, kita tunggu bayi lahir dulu. Barulah nak bahagi. Maksudnya, mungkin ayah dan mak ni mana taklah beruntuk mana, taklah payah mana, tak susah mana, dia ada belanja, dia ada nafkah mana cukup. Isteri pun katakanlah isteri bekerja, mana isteri ada sumber pendapatan. Mana setuju, nantilah kita tunggu bayi lahir dulu lah, barulah buat pembahagian. Jadi yang ni tak ada masalah lah kalau begitu. Jadi dalam situasi ni, wa fi hazihil halati la tuqsam. Dalam pembahagian dalam situasi ini, tidak perlu dibahagikan lagi sebab setuju untuk tangguhkan pembahagian. Jadi tidaklah dibahagi lagi. Yang jadi masalahnya ialah apabila berlaku situasi yang kedua. Iza talabal warasatu au ba'duhum qismatut tarikati qabla wada'il hamli. Bila semua waris menuntut ataupun sebahagian daripada mereka menuntut pembahagian harta peninggalan sebelum daripada lahir kandungan. Kalaulah sebahagian ataupun kesemua waris menuntut, katakanlah isteri tidak ada sumber pendapatan, suami ni seorang yang bekerja, ada harta, jadi untuk pembiayaan nafkah isteri, nafkah bayi dalam kandungan, perlu kepada pembiayaan. Jadi tidak ada sumber, perlu kepada bahagi harta pusaka. Jadi yang ni kita tak boleh nak nafikan hak isteri, hak ayah ataupun hak ibu, ataupun hak saudara semati yang ada hak di dalam peninggalan. Jadi dalam kes yang sebegini, kalaulah berlaku kes sebegini, sebahagian waris ataupun kesemua waris perlu kepada pembahagian. Wa fi hazihil hadati waqafu lil hamlil aksaru min nasibi zakaraini au unsayaini summa tuqsam. Dalam situasi ini ditawakufkan, maksudnya diperuntukkan sebahagian harta, digantung sebahagian harta untuk bayi dalam kandungan al-aksar, yang mana bahagian ini adalah bahagian yang paling banyak. Maksud paling banyak ni daripada andaian lah. Kalau kita buat andaian lelaki, banyak mana boleh. Kalau kita buat andaian perempuan, banyak mana. Kalau kita buat andaian kembar, macam mana. Kembar lelaki dan kembar perempuan. Ataupun kembar kedua-duanya lelaki ataupun kedua-duanya perempuan, dan andaian-andaian lain yang kita akan lihat dalam andaian takdir si mati ini. Takdir bayi dalam kandungan. Min nasibi zakaraini, daripada bahagian dua orang lelaki. Maksudnya boleh jadi bayi kembar dua orang lelaki. Au unsayaini, ataupun mana yang terbanyak di antara andaian ini. Kalaulah andaian dua orang anak perempuan. Kalau dua orang anak perempuan, andaian lelaki sini berapa dia dapat. Jadi kita bandingkan dan buat penilaian mana yang terbanyak, itulah yang kita simpan untuk bayi dalam kandungan bila dia lahir kelak. Summa tuqsam, kemudian barulah dibahagikan harta itu setelah dibuat andaian. Jadi nak buat andaian ni lah kita kena tahu kaedah dia, cara dia. Dan kena buat macam jadual jugalah untuk pembahagian secara sistematik supaya kita mudah faham. Jadi benda ni nanti bila dalam jadual, kemungkinan hari ni dalam kuliah 1 jam ni tak sempatlah kita nak buat cara pembahagian secara sistematik, secara berjadual.
Jadi kita dalam perjumpaan seterusnya kita akan bincang benda itu insya-Allah. Kemudian seterusnya, taqadirul hamli, andaian-andaian bayi dalam kandungan. Lil hamli sittatu taqadira wa hiya kama ya'ti. Bagi bayi dalam kandungan ni ada 6 andaian, ada 6 takdir. Wa hiya kama ya'ti. Itulah sebagaimana berikut. Andaian ini di sini ada 6 andaian. 6 andaian yang pertama, ayyulada mayyitan. Bayi itu dilahirkan dalam keadaan sudah mati. Jadi keluar-keluar tu bayi itu dah mati. Jadi maksudnya andaian ni kita andaikan si mati tidak mempunyai anak. Kalaulah yang mati tu ayah kepada bayi dalam kandungan. Masa nak lahir tu ibu keguguran ataupun bayi sudah mati dalam rahim ibunya, keluar-keluar sudah mati. Jadi di sini andaian yang pertama, bayi itu mati. Tak kira apa sebab mati sekalipun. Yang kedua, ayyulada zakaron. Boleh jadi bayi yang lahir tu diandaikan bayi lelaki. Kemudian yang ketiga, lawan dia. Boleh jadi yang mati itu adalah perempuan, bayi yang lahir, bayi yang dalam kandungan itu adalah bayi perempuan. Yang keempat, ayyulada zakaraini, dilahirkan dalam keadaan kembar, 2 orang lelaki. Itu yang keempat, andaian yang keempat. Andaian yang kelima, ayyulada unsayaini, dilahirkan kembar 2 perempuan. Dan yang keenamnya, ayyulada zakaron wa unsa, dilahirkan bayi itu keluar-keluar kembar lelaki seorang dan perempuan seorang. Kembar ni kembar sepasang lah, lelaki dan juga perempuan. Jadi ini adalah 6 andaian yang kita kena buat apabila berlakunya si mati meninggalkan bayi. Ada bayi dalam kandungan. Dah yang mati tu siapa? Lelaki ke perempuan? Tak kira dah. Sama ada yang mati tu lelaki ataupun perempuan. Jadi yang mati tu perempuan dan macam mana bayi dalam kandungan? Sebab mak sedang mengandung, macam tadi kita sebut. Masa perempuan kakak mati, mak sedang mengandung. Jadi bayi dalam kandungan ibu adalah adik-beradik. Sama ada adik-beradik seibu sebapa ataupun adik-beradik seibu. Ataupun boleh jadi juga adik-beradik sebapa. Macam mana adik-beradik sebapa? Contohnya bila dia mati, adik-beradik sebapa. Mak ayah nikah dengan mak tiri. Masa dia mati tu ayah mati sama dengan dia. Katakanlah aksiden dalam kemalangan. Ayah mati dulu. Kemudian kakak mati kemudian. Bila kakak mati kemudian, masa kakak mati meninggalkan ibu tiri. Ibu tiri itu sedang mengandung. Anak siapa? Anak ayah dia. Bila anak ayah maksudnya adik-beradik dia. Adik-beradik apa? Seibu sebapa ke? Tak, adik-beradik sebapa. Jadi, tak kira siapa-siapa yang mati, hubungan dengan si mati kalau bayi dalam kandungan tu, tak kira lelaki ke perempuan yang mati, ada hubungan dan bila ada hubungan, boleh mewarisi kalau tidak ada orang yang menghalangnya. Ini takdir ataupun andaian kematian. Andaian bayi dalam kandungan. Amma kaunuhu aksara minasnaini fanadirun. Adapun keadaan bayi lebih daripada 2 orang, kembar 2 adalah nadir. Adalah satu benda yang jarang-jarang berlaku. Maksudnya hak banyak berlakunya, banyak-banyak ialah hak seorang. Mana bayi itu tunggal seorang dalam rahim ibu. Kemudian sikit-sikit, maksudnya banyak jugalah hak kembar ni biasa berlaku. Kembar 2. Kemudian hak kembar 3 ni benda jarang-jarang berlaku. Kembar 4 kadang-kadang. Jadi hak yang nadir wan nadir la hukma lahu. Benda yang jarang-jarang berlaku ni seolah macam tiada hukum lah. Fala yahtaju ila taqdirin. Maka tidak perlulah kepada andaian. Jadi andaian ni biasanya yang kita tak tahu sama ada kembar ataupun tidak kembar ni di usia awal mengandung. Mana tak tahu lagi, tak nampak.
Tapi zaman sekarang ni bila dah mengandung, pergi ke hospital, bila scan nampak berapa, dia dah dapat tahu dah. Bila dah dapat tahu kalau bayi itu satu saja ada, jadi andaian ni tak sampailah 6 andaian. Bila bayi itu hanyalah tunggal, andaian yang kita buat, jadi apa yang perlu kita andai? Yang pertama, bayi itu mati, itu yang pertama. Kemungkinan bayi yang dikandung itu, kandungan yang dalam perut rahim ibu tu gugur sebelum masanya, macam buah yang jatuh sebelum daripada matang. Itu jadi keguguran. Yang pertama, andaian mati. Yang kedua, hidup. Andaian hidup, lelaki. Itu yang kedua. Kemungkinan bayi itu lelaki. Tapi dah kalau scan-scan nampak lelaki. Ataupun scan-scan tak nampak. Bila tak nampak, nak kata lelaki pun tak pasti, nak kata perempuan pun tak pasti. Dan kalau nampak dah lelaki, itu kalau dah confirm memang ilmu perubatan, tak boleh nak nafi dah. Memang nampak lelaki-lelaki. Dan kalau lelaki-lelaki, kita terus dua andaian lah. Sama ada hidup ataupun mati. Hidup itu lelaki dan mati itu, mati tak ada jantina lah. Bila mati walaupun lelaki, tidak layak mewarisi. Tidak menepati syarat. Tapi kalaulah di usia awal mengandung tak dapat dikesan lagi, kena buat ke-6 andaian ini. Dengan andaian dua bayi itu kemungkinan dua, kembar dua. Takdir kata kalau kembar tiga. Kalau kembar tiga, hak benda jaga ni kita tak buatlah dalam kaedah ni. Tapi kalau berlaku, kena rombok semula lah tengok buat. Kalau tiga andaian macam mana. Ini kembar tiga, jangan berlaku. Dan tak mustahil berlaku. Hatta sampai kembar 4, kembar 5 pun ada. Tapi jarang lah. Kalau anak kucing tu boleh kembar 5. Kembar 5, kembar 6. Ini manusia, ini bukan binatang. Tapi tak mustahil manusia pun boleh dapat anak kembar banyak. Okay. Kemudian setelah kita buat dalam pembahagian dan dalam ke-6 andaian ini. Jadi daripada ke-6 andaian ini kita dah buat. Kalau andaian lelaki banyak mana dia dapat. Kalau andaian perempuan banyak mana dia dapat. Kalau andaian kembar banyak mana dia dapat. Kemudian bila kita lihat jumlah kesemua ke-6 andaian ini, kita nak simpan banyak mana untuk si mati, untuk bayi dalam kandungan. Jadi yuwaqqafu lil hamlil aktsara aktsaru min nasibi zakaraini au unsayaini. Okay, ditawakufkan, digantungkan. Kita kena pegang, kena gantung dan disimpan untuk kandungan yang terbanyak daripada bahagian 2 orang lelaki ataupun 2 orang perempuan kerana perkara berikut. Yang pertama, annal hamla bisnaini kasirun wa ya'khudhu hukmal ghalibi. Kandungan 2 orang ni, kandungan kembar banyak berlaku. Maka yang banyak berlaku tu hukumnya macam biasalah, kandungan biasa, 1 kembar 1. Jadi kita kena buat andaian ini kerana kebiasaan banyak berlaku bayi-bayi kembar. Yang kedua, annama zada anil unsaini isnaini ni. Bahawasanya bayi yang lebih daripada dua orang bayi, nadiran, adalah nadir, benda yang jarang-jarang. Wan nadir la hukma lahu, dan benda yang jarang-jarang ini tiadalah hukum baginya. Kerana hukum yang nadir ni adalah satu benda pengecualian lah kalau berlaku. Itu yang terkecuali. Jadi itu andaian yang terbanyak yang kita beri bahagian kepada bayi. Kemudian macam mana kaedah kita nak selesaikan masalah bayi dalam kandungan. Jadi untuk ni mungkin kita tak sempat nak buat secara terperinci. Cuma Ustaz boleh tunjuk dalam apa yang perlu ada dalam kotak-kotak dalam jadual
pewarisan bayi dalam kandungan. Nanti kita akan lihat benda ni dalam perjumpaan nanti, insya-Allah. Perjumpaan akan datang. Jadi kaedah secara teori dululah. Teorinya yang pertama, langkah yang pertama kita perlu buat ialah yuj'alu likulli taqdiri mas'alat fi likulli taqdirin mas'alatun. Dijadikan setiap andaian masalah. Contohnya kalaulah yang bayi itu mati, macam mana masalah dia? Contohnya nanti praktikal nak tunjuk semula tak? Okey, nanti kita tunjuk semula dalam praktikal nanti. Contohnya kalaulah si mati itu si mati meninggalkan isteri, kemudian kandungannya, lepas tu ada ayah dan juga ibu. Maknanya si mati meninggalkan isteri, bayi dalam kandungan, ayah dan juga ibu. Jadi 4 individu ataupun 3 individu yang ada yang jelas, kemudian lagi satu individu menunggu. Bila menunggu, andaikan mati. Mana bila mati seolah-olah anak yang dalam kandungan itu tidak ada. Maknanya dalam andaian yang pertama mati, ibu akan dapat 1/3. Ini masalah umariyatan lah ni, umariyatan ni. Kemudian ayah akan dapat asabah, isteri akan dapat 1/4. Jadi itu andaian yang pertama, masalah umariyatan ni. Kemudian wa tusahhihu in ihtajat ila tashihin. Dalam masalah takdir yang pertama ni, kalau berlaku perlu kepada tashih lah. Contoh tashih ni, kalau isteri ada 2 orang. Isteri ada 2 orang dan bahagian isteri itu, katakanlah bahagian isteri 12. 12 bila isteri dapat 1/4 atau 1/8 ke, mungkin jadi 24. 3, katakanlah 3 saham daripada 24 bahagian isteri. Nak bagi pada 2. Kalau perlu kepada tashih, maka kita kena tashih dahulu masalah. Maksudnya saham perlu dibahagi kepada 3, perlu dibagi pada 2. Baik. Langkah yang kedua, mana semua kita kena buat andaian-andaian ni. Kalau itu kalau mati. Kalau lahir itu hidup, lelaki berapa bahagian si mati, berapa asal masalahnya. Kalau lahir itu perempuan, berapa asal masalah, berapa bahagian setiap waris dan berapa bahagian untuk bayi perempuan. Kalau yang lahir itu kembar pula macam mana? Kembar lelaki berapa? Dua orang lelaki. Maka kita jadikanlah untuk lelaki ni berapa bahagian dia. Kemudian kembar lelaki perempuan dan kembar 2 orang perempuan. Jadi kita kena buat andaian masalah tersebut dan juga berapa saham setiap andaian-andaian yang kita tentukan tadi. Jadi setelah ada lengkap ke semua 6 jadual ni, nanti kita kena gabungkan jadual ni. Kita buat pergabungan jadual. Setelah kita melihat asal-asal masalah, kemudian asal-asal masalah ni kita bandingkan. Contohnya asal masalah yang pertama 24. Bukan. Asal masalah yang pertama contohnya 12. Lepas tu asal masalah yang kedua, anda kata 24. Kemudian asal masalah yang ketiga, katakanlah 24 juga. Jadi antara 12 dengan 24. Jadi antara 12 dengan 24 ni adanya, nanti kita tengok semula nanti kan. Sebab ni baru andaian, kita teori baru ni. Adanya gandaan sepunya yang terkecil. Yujadul mudha'aful mushtarakul asgharu lil masaili kulliha. Akan ada, kita kena cari GSTK. Ini GSTK. Mudha'af al-mushtarak al-asghar. Ada gandaan sepunya yang terkecil bagi masalah-masalah, kesemua 6 masalah ni. Katakanlah 12 dengan 24. Jadi 12 dengan 24, GSTK-nya 12 dengan 24 tu dia tadakhul. Mana 12 boleh masuk dalam 24. Jadi bila kita cari asal masalah dan GSTK, kita kena jadikan setiap asal masalah gandaan sepunya terkecil. Kena darat berapa sahamnya. Saham kalau tak perlu didarat dah, tinggal macam tu saja. Au biqaidati ijadil mudha'af al-mushtarak bainal a'dad. Ataupun kita menggunakan kaedah mewujudkan GSTK, gandaan sepunya terkecil di antara bilangan-bilangan.
bilangan-bilangan tu maksudnya masalah-masalah lah. Wazalika huwal jami'atu lil masaili. Dan GSTK ini merupakan jami'ah total kepada semua masalah. Jadi kita buat penyelarasan dengan mencari satu GSTK dan jadikan GSTK itu sebagai jami'ah. Langkah keseterusnya, setelah kita dapat GSTK dan selaraskan semua masalah dengan GSTK dengan mudha'af al-mushtarak al-asgharu, dan saham-saham pun kita perlu darab. Tuqsamul jami'atu 'alal masaili kulliha. Setelah itu bahagilah nilaian GSTK tadi selaras kepada semua masalah. Dan saham tu pun kena selaras semua. Bila kita selaras saham ataupun dengan pembawahnya GSTK dengan nilai GSTK yang sama, jadi kita dapat lihatlah mana saham yang terbesar. Wa ma yakhruju ala kulli mas'alatin fa huwa juz'u sahmiha. Jadi apa yang kita katakanlah GSTK tadi 24. 24 dia dibahagi ada dua, katakanlah 12 dengan 24. Ada satu saham yang pertama 12. Saham masalah yang kedua dan ketiga dan seterusnya katakanlah 24. Jadi bila 12 dengan 24, GSTK-nya 24 sebab tadakhul, 24 bahagi 12. Bila 24 bahagi 12, 24 tu GSTK bahagi 12, jadilah 2. 2 tu dipanggil juz'u sahmin. Juz'u saham. Nanti kita akan buat tunjuk macam mana kaedah dia nanti. Setelah itu, yudrabu nasibu kulli warisin min kulli mas'alatin fi juz'i sahmiha. Bila 12 kena darab dengan 2, contohnya, jadi semua saham di bawah kolom 12 perlu didarab dengan 2 untuk selaraskan biar sama semua asal masalah. Langkah seterusnya, yuqaranu baina nasibi kulli warisin. Buat perbandingan antara nasib atau bahagian setiap waris. Fi kulli mas'alatin, dalam semua masalah. Masalah kalau mati, kalau lelaki, kalau perempuan, kembar lelaki 2 orang, kembar perempuan 2 orang, kembar lelaki dan perempuan. Bandingkan semua masalah dalam, semua saham dalam masalah-masalah ini. Wa yu'tal anqasu minha. Dan diberilah yang paling rendah, yang paling kurang daripada andaian ke 6 andaian. ومن لا يختلف نصيبه, dan diberi juga kepada orang yang tak ada beza, tidak berbeza. Kalaulah takdir laki ke perempuan ke mati hidup tak ada kesan apa-apa, itu kena beri penuh nasib atau bahagiannya. Yu'tahu, siapa-siapa yang tidak berbeza kehabuannya, maka diberi kepadanya sempurna daripada salah satu masalah-masalah yang diandaikan. Wa yuwaqqaful baqi ila wada'il hamli, dan manakala baki itu ditawakuf, digantung sehinggalah lahir kandungan. Fa iza wulida akhadha nasibahu, bila mana bayi itu dilahirkan, maka bayi itu akan mengambillah bahagiannya. Waruddal baqi, dan dikembalikan ataupun diagihkan baki, in kana, kalau ada baki, ala mustahiqihi, kepada orang yang berhak, kalaulah diandaikan yang melahir itu perempuan. Bila lahir itu perempuan, mungkin dapat daripada sebahagian sahaja daripada tawakuf, harta yang ditawakufkan tadi. Bila dia dapat harta yang ditawakufkan, maka baki itu diberi kepada orang yang dapat asabah ataupun bahagian yang sepatutnya dia dapat. Kalau waris tu perempuan, katakanlah dia dapat banyak sikit. Kalau yang bayi tu perempuan, katakanlah dia dapat banyak daripada andaian hak sebelum ni hak dia ambil dah. Jadi bila lahir tu perempuan, jadi baki tu dapatlah kepada orang yang layak sepatutnya dapat banyak tu, jadi dia perlu ambil banyak tu sepatutnya. Kalaulah bayi itu perempuan. Dan katakanlah bila lahir, bayi itu mati. Lahir dalam keadaan mati. Sepatutnya dia dapat banyak mana. Katakanlah ibu sepatutnya dapat 1/3, tapi dalam andaian, ibu kita bagi 1/6. Jadi baki lagi
6 tu diberi semula kepada ibunya bila anak dalam kandungan mati. Mana anak tu cucu dia lah, cucu kepada ibu tadi. Wallahu a'lam. Jadi itulah antara langkah-langkah. Ada berapa langkah? 5 langkah dalam penyelesaian, dan langkah ini secara teori, dan insya-Allah kita akan hadam dalam pertemuan yang seterusnya kaedah-kaedah terperinci penyelesaian. Wallahu alam. Kalau ada apa-apa soalan lah untuk sama-sama kita bincang ataupun tak faham ke, boleh tanya. Saya buka untuk pertanyaan. Kita dah pukul 9. Faham, Ustaz. Boleh faham? Faham. Ustaz. Boleh? Ya? Faham, Ustaz. Faham, Ustaz. Apa? Faham. Faham? Faham. Kalau usul sesar boleh sesar tak? Tak boleh. Tak boleh? Boleh. Boleh. Jadi maknanya kita kena pandai faham untuk sasaran kita pagi ni, bila berlaku bayi dalam kandungan, mana boleh mana jangan terus buat pembahagian secara kita mengabaikan bayi dalam kandungan. Mana kena andaikan kalau lelaki macam mana, kalau perempuan macam mana, kalau kembar macam mana, kalau mati macam mana. Jadi bukan terus kita bahagi tanpa melihat bayi dalam kandungan. Tu mana Ustaz nak suruh biar faham sekadar tu. Manakala penyelesaian tu pertemuan akan datang insya-Allah. Ustaz. Ya? Okey. Okey. Okey Ustaz. Okey baik. Jadi kita berhenti sekadar ni dulu. Wallahu alam, insya-Allah jumpa lagi hari Selasa ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama.